Nombor 1 bagus ha. Korang, welcome back to my channel. So sebelum tengok tadi, aku kedua-dua device aku tengok dulu mana satu yang bagus untuk korang guna. So pada kali ni kita akan ke segmen iOS versus Android. So mana satu yang bagus? Sebelum tu kita tekan dulu butang subscribe kat bawah ni dan juga butang lonceng supaya korang tidak ketinggalan dengan update-update terbaru daripada aku. So kita nak tahu lebih lanjut, kita layan dulu. Okey, sekarang kita ke yang pertama. Yang pertama, perlawanan antara kapasiti bateri. Yes, kalau kita tahu kapasiti iPhone ni bateri kecil. So mana satu yang bagus untuk korang beli, untuk korang dapatkan dekat market-market sekarang? Banyak iPhone CS, CS Plus, 7, 7 Plus, 8 sampailah ke iPhone 8 pun telah murah harga. So mana satu yang korang boleh dapatkan? First, korang mesti tengok bateri dia. Bateri dia kapasiti Android yang terkini, yang paling latest lah, mid-range. Bateri yang dibekalkan pun pada kapasiti minimum pada kapasiti 4000 mAh. So korang dah boleh dapatkan dengan bateri yang boleh tahan SOT dalam masa 7 jam. Maybe lah 7 jam kalau korang penggunaan harian. So tu tak masuk gaming. So untuk iPhone pada tahun 2020, iPhone CS kalah, wrong pada iPhone CS kerana bateri kecil. Kita tak boleh nak sangkakan pada iPhone yang bateri besar. Contohnya iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max pada kapasiti 3000 tak mencapai 4000. Tapi aku tak pernah lagi add-on pada iPhone tu, ketiga-tiga smartphone ni lah. Tapi pada pendapat aku tengok sendiri review-review yang dibuat oleh YouTuber lain, mereka mengatakan SOT kurang daripada 7 jam. So itu pendapat aku dari segi bateri. Okey, yang kedua pula adalah dari segi RAM. So dari segi RAM kita tahu iPhone tidak membekalkan dengan kapasiti RAM yang besar. Paling besar pun yang dibagikan kepada iPhone 11 Pro, iPhone 11 dan iPhone 11 Pro Max pada kapasiti 4GB RAM je, maksimum. Tu maksimum pada iPhone maksimum. So dari segi RAM korang dah boleh jangkakan, iPhone mesti lambat, mesti lag. Semua ramalan tu adalah salah kerana RAM tu pada iPhone berlainan sedikit berbanding Android. Android ni RAM besar mana pun tapi tidak dapat mengalahkan iPhone, kerana iPhone punya RAM pada iPhone start pada iPhone 8 Plus dan ke atas, chip yang dibekalkan adalah semua jenis Bionic. Bila kata Bionic, kita tak boleh nak sangkakan lah keupayaan iPhone untuk dikalahkan oleh Android. So kalau kita tengok ranking yang aku sediakan tepi ni, maknanya chip Bionic, chip A13 Bionic dapat mengalahkan Qualcomm Snapdragon 865 yang baru, yang support 5G lagi, dapat dikalahkan. Jadi itulah iPhone menang pada chip yang diproseskan. Okey, sekarang kita pergi pula ke kamera. Kamera pula banyak smartphone Android yang boleh mengalahkan iPhone. Semestinya yang dapat mengalahkan iPhone kita tahu adalah Google Pixel. Google Pixel adalah smartphone yang hebat direka oleh Google, yang dari segi dia boleh mewakili Android untuk fight dengan iOS dari segi kamera lah. So kat sini kita boleh tahu Android menang dari segi kamera. So kita tahulah kamera yang dihasilkan oleh Google Pixel cantik, natural color yang cantik, nice, dan warna yang lebih balm warna dia. So kita tak boleh nak sangkakan lah daripada segi iOS dan Android punya kamera.
Kau boleh tengok sampai sekarang pun dah 108 megapiksel. Samsung Galaxy S20 Ultra, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Pro pada megapiksel tinggi, tapi tidak dapat gambar yang nice. Kerana maksud saya bukannya gambar tu tak nice, kiranya gambar tu nice, tapi tidak boleh melawan iPhone. Sebab iPhone warna dia lain sikit. Sebab iPhone korang nampak warna tu lah. Tapi perlawanan kat sini, Android menang mewakili Google Pixel. Okey, yang keempat pula, sekarang kita nak tengok apa? Kita nak tengok dari segi customize. Maksudnya APK lah, daripada sistem ataupun third party lah. Maksudnya kat sini korang boleh tahu Android semestinya menang lagi, sebab iPhone tidak dapat menjadikan APK app. Contohlah, korang nak download app yang berbayar tapi dengan harga yang mahal. Tapi dengan Android korang dah boleh dapat dengan pelbagai app yang berbayar tu secara buat turun secara percuma. Pada iOS korang kena bayar. Kan, jadi kat sini perbezaan dia, Android menang dari segi customize. Korang contohnya OnePlus boleh custom dia punya sistem dalaman. So korang nak macam mana, nak yang bulat ke, nak petak ke, nak yang macam mana, kehendak korang boleh customize. iOS tidak boleh. So kat sini iOS kalah, Android menang. Okey, sekarang kita ke yang terakhir lah, perlawanan antara iOS dan Android. Kat sini kita boleh tengok dari segi harga. Harga yang ditawarkan oleh smartphone Android banyak. Korang boleh tengok, korang nak ke mid-range ke, korang nak ke flagship ke. Contohlah aku ambil flagship. Kita ambil Oppo Find X2 Pro dengan iPhone 11 Pro. Kita tak boleh nak ambil iPhone 11 biasa, sebab iPhone 11 biasa tak ada telefoto. Kita ambil iPhone 11 Pro sebab ada telefoto. Pada kapasiti ROM pada iPhone 11 Pro pada 64 megapiksel, 4500 lebih something macam tu. Pada Oppo Find X2 Pro 4599, korang dah boleh dapat 512GB ROM. Pada iPhone 11 Pro 4500 something tadi tu, korang baru dapat 64GB ROM sahaja. Diorang perbezaan storage yang jauh. Kalau RAM kita tak boleh nak beza lah, sebab RAM saya cakap pada awal tadi, walaupun RAM besar, iPhone pada chip Bionic tadi, A13 Bionic menang. Tapi RAM dia hanya 4GB RAM je. Pada Oppo Find X2 Pro 12GB RAM. Sebab apa saya ambil Oppo Find X2 Pro, kita boleh pair dengan menang lah. Sebab Qualcomm Snapdragon 865 yang terlatest boleh cuba untuk lawan lagi, sementara menunggu Qualcomm Snapdragon 865 Plus. So kat sini kita dah tahu harga yang ditawarkan oleh pihak Android lagi murah. Bukan murah dari segi harga tu, memang dah mahal, tapi yang diberikan amat berbaloi berbanding iOS yang hanya dapat 64GB. Korang kecil untuk korang simpan pelbagai iPhone yang powerful, tapi ROM kecil tidak ada guna. Seperti Oppo Find X2 Pro powerful, RAM besar, ROM 512GB yang besar. So setakat ni sahaja. Okey, yang tadi itulah 55 ke 55. Kita boleh tahulah Android dan iOS. Aku tak boleh nak kira siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau kita bahas Android dengan iOS ni sampai bila-bila kita tak boleh nak bahas, sebab sistem operating yang berlainan. Tapi kat situ kita boleh beza dari segi harga, ROM dia, daripada segi kamera dia. So dengan yang perbandingan yang aku buat tadi tu, harap dapat membantu korang untuk memilih sama ada nak ke Android ataupun iOS. Daripada iOS nak ke Android ke, boleh pertimbangkan dengan nonton dulu. So, aku berharap konsen ni bermanfaat kepada korang semua, dan jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan korang yang nak dapatkan smartphone, sama ada diorang nak Android ke iOS. So diorang boleh tengok video ni dulu, korang bagi kat korang supaya boleh pertimbangkan sama ada nak teruskan kepada Android ataupun iOS. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe supaya channel ni sentiasa berkembang dan maju pada masa yang hadapan. Dan bukan untuk aku juga, tapi untuk korang yang mana korang nak dapatkan satu-satu info berkenaan teknologi dan smartphone, korang tengok channel aku dulu. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.